Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Kitab Makhzanul Jawahir muka surat 20 lah, perenggan baru. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada dalil yang menunjuk atas wajib taklid. Alhamdulillah. Setengah daripada dalil yang menunjuk atas wajib taklid itu, mana barang ialah barang yang menunjuk atas barang tu oleh ijma' ulama. Oleh ijma' ulama. Mana daripada bahawa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka itu sahabat itu berlebih kurang mereka itu pada ilmu. Jadi mereka berlebih kurang. Sedia ada yang lebih, ada yang kurang. Sahabat dia bukan semua alim. Sahabat itu semua ulama, ada juga. Bukan. Dan tidak adalah sekalian mereka itu sahabat itu ahli fatwa pada hukum-hukum. Bukan ke semua sahabat itu ahli fatwa, mujtahid mutlak ke ada. Dan tiadalah agama itu diambilkan daripada sekalian mereka itu sahabat. Bukanlah agama atau kita kata hukum hakam lah, diambilkan daripada sekalian mereka itu sahabat. Bukan semua sahabat kita ambil hukum hakam kat mereka ataupun agama kat mereka. Bahkan adalah pada mereka itu yang memfatwa, yang mujtahid. Dan iaitu yang memfatwa, yang mujtahid tu yang sedikit jua tak ramai. Sikit je, tak ramai mana pun. Kalau kita tengok sejarah sahabat, tak ramai mana. Nanti kita kena baca tu kitab Al-Mazhab, tiada haram bermazhab kan. Kat situ Syekh Abdul Qadir dia cerita berapa orang sahabat je yang mujtahid. Bukan semua sahabat mujtahid. Syekh Qadir dia cerita banyak daripada sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Lepas tu berdata imam-imam mujtahid yang 4. Sedap kita tu. Amal rad tu ya, rad Pak Wahabi ni. Jadi bukan semua, sikit saja. Sedikit tu dengan nisbah bagi yang tinggal, hak baki lagi lah daripada mereka itu sahabat. Sedikit saja nisbah bagi yang tinggal, nisbah bagi yang baki lagi daripada mereka itu sahabat. Dan ada pada mereka itu sahabat yang menuntuti fatwa. Yang menuntuti fatwa tu yang muqallid. Kalau yang memfatwa tu yang mujtahid. Ni depa tuntut, depa minta fatwa.
dekat sahabat yang lain. Hak menuntuti fatwa tu nama dia yang muqallid. Dan iaitu yang menuntuti fatwa yang muqallid tu yang banyak, yang ramai dia muqallid lah, bukan mujtahid. Mujtahid tak ramai. Dan ya ghalib, hak itulah yang ghalib, yang kebanyakan lah pada mereka itu sahabat. Habis. Tapi bab depa adil memang adil lah. Bab sahabat adil hak tu lain. Nak cerita kata hak sampai peringkat mujtahid ni. Nak cerita tu. Tak ramai. Kalau nak banding dengan muqallid, yang taklid tu lebih ramai daripada mujtahid. Sahabat. Bab adil hak tu kita bincang lain. Dan adalah segala yang memfatwa. Yang memfatwa ni mujtahid lah. Pada masa sahabat itu, beberapa orang yang tertentu jua, yang khusus lah, yang tertentu jua. Yang terlebih masyhur, yang terlebih famous daripada mereka itu, habis hang tu, tang jua tu orang tiang tu. Yang terlebih masyhur ni, bermula yang terlebih masyhur, khabar baru. Bermula yang terlebih famous, yang terlebih masyhur daripada mereka itu beberapa orang yang tertentu tu. Ataupun itulah balik ke itu. Mereka itu beberapa orang yang tertentu tu. Khalifah yang 4. Jadi hak masyhur dia daripada kalangan beberapa orang yang tertentu tu, iaitulah khalifah yang 4. Sayyidina Abu Bakar, hak ni semua geng-geng mujtahid ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Hak tu yang paling famous sekali lah, yang mujtahid. Lagi dia kata lagi, dan Abdullah bin Mas'ud ni pun mujtahid. Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Orang dia kecil tapi ilmu dia masya-Allah. Dia ni mujtahid lah. Dan Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ni Abdullah bin Qis. Tu Abu Musa al-Ash'ari. Jadi Abu Musa al-Ash'ari, maklumlah Nabi pun suruh dia pergi Yaman, ijtihad kat sana. Maksud dia memang mujtahid lah. Di antara kelebihan dia ni, suara dia sedap. Sampai malaikat ni, kalau waktu dia duduk tengah baca Quran, malaikat duduk atas bumbung. Dengar dia baca Quran. Sedap suara dia. Dan Mu'az bin Jabal. Ni Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni seorang sahabat yang alim dalam bab halal dan haram. Ni Mu'az bin Jabal. Nabi akui lah benda tu. Dan Ubay bin Ka'ab. Ni semua ada cerita hak mujtahid ya, kalangan sahabat ni. Ubay bin Ka'ab. Ni seorang qori dalam kalangan sahabat. Salah seorang qori. Ubay bin Ka'ab. Dan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni seorang yang alim dalam ilmu faraid. Lain pun alim juga lah, tapi hak ni hak Nabi i'tiraf tu. Ilmu faraid boleh ke dia. Dia tak habis lagi tu, ada lagi. Sayyidatina Aisyah, khabar semua tu masuklah. Cuma dia habaq masyhur aja. Adapun orang-orang yang taklidkan mereka itu, dan mereka itu
yang tersebut tu, khalifah yang 4, Patut Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Hak taklid mereka itu, jawab bagi adapun, maka sangat-sangat banyak. Sangat-sangat ramai. Hak taklid ramai. Dia kata mujtahid tak ramai. Apa tu taklid? Ni cerita taklid pula. Dan makna ni bermula makna dan istinaf makna mubtada iaitu khabar. Bermula makna taklid itu iaitu taklid tu dia mengikut akan perkataan orang lain. Mengikut akan perkataan orang lain. Nah, mengikut ni mengikut oleh seorang lah yang tak sampai kepada peringkat mujtahid mutlak. Nah, tu orang yang macam tu lah yang mengikut. Dia tak sampai, mengikut tu mengikut oleh seorang yang tiada sampai kepada peringkat mujtahid mutlak. Dia tak sampai peringkat mujtahid mutlak lagi. Mengikut apa? Akan perkataan orang lain. Mujtahid mutlak. Mengikut tu dengan ketiadaan mengetahui dalil. Nah, dalil mana? Di atas sah demikian perkataan itu. Ni perkataan itu perkataan orang lain tu. Nah, dia tak tahu dalil pun kata sah ataupun kata betul perkataan tu. Hak ni orang panggil taklid. Dia ikut, tak tahu dalil. Gitu. Maka taklid dan ittiba' itu bersatu makna keduanya. Bersatu makna orang panggil muradif lah. Nah, sama je. Nah, taklid dengan ittiba' itu bersatu makna. Sama makna keduanya. Muradif. Muradif ni apa dia? I'dadul lafzi wattihadul makna. I'dadul lafzi berbilang-bilang lafaz, wattihadul makna dan bersatu makna. Tu orang panggil muradif. Nyok dengan kelapa, cili dengan cabai. Tu kalau ikut lafaz lain-lain tapi makna satu tu. Samalah. Berkata Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ni dia ambil perkataan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Di dalam Al-Madhhabiyah bagi Sa'id Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Syekh Sa'id. Dia kata apa? Dan tidak ada ni maqulul qaul. Pada kata berkata tu. Maqulul qaul, perkataan yang dia bercakap tu dah. Dan tidak ada perbezaan di antara bahawa dipernamakan ini pekerjaan. Apa ini pekerjaan tafsir? Yakni. Tafsir pada kata ini pekerjaan ni yakni mengikut tu. Dinamakan ini pekerjaan yakni mengikut. Dipernamakan mengikut itulah. Dipernama tu dengan takluk dipernama. Dengan taklid atau ittiba' itu tak ada beza. Dipernamakan dengan taklid atau ittiba' tak ada beza apa, kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Maka tiap-tiap daripada keduanya, taklid atau ittiba' tu dengan makna yang satu, iaitulah mengikutlah. Macam tadilah. Mengikut akan perkataan orang lain dengan ketiadaan mengetahui dalil. Itu taklid dan juga ittiba'. Sama. Ada yang kata ittiba' ni tinggi sikit. Macam itulah. Syekh Ar-Rara
Nah, Syekh Ar-Rara lah Al-Bersisi agak dia pula ni. Jadi dia punya pendapat. Baru nak tulis. Tak. Intaha Ar-Rara. Nah, ada dulu bahas dekat masjid apa? Guak kot. Ada video viral tu. Tanya soalan tu. Dia kata ittiba' tu lain. Dia kata ittiba' ni dia tahu dalil. Kalau taklid tak tahu dalil. Jadi ittiba' ni dia sama dengan muttaba' lah. Sama dengan yang diikut lah. Sama-sama tahu dalil. Nah, itu tu. Kalau itu orang ikut Nabi sama Nabi dah. Sama Nabi dah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kan? Fattabi'uni. Nah, kena ikut aku ittiba'. Kalau gitu tabi' dengan matbu'. Itu sama. Kacau tu. Jadi dia sama aja taklid dengan ittiba'. Kalau kita kaji pun bukannya mesti kita tahu tepat dalil daripada mazhab tu ambil macam tu. Cuma kita kaji nak memperkuatkan, nak memperkukuh lagi pendapat tu. Dan tidak sabit oleh yang mana perbezaan yang bangsa lughah di antara keduanya. Tidak sabit oleh yang mana perbezaan yang bangsa lughah di antara keduanya taklid dan ittiba'. Tak sabit pun. Perbezaan tu, hak mana perbezaan dari sudut lughah ni tak sabit. Dan sungguhnya telah mengibarat oleh Allah Ta'ala dengan ittiba' ganti daripada taklid pada sejahat-jahat daripada beberapa macamnya taklid. Beberapa macamnya taklid. Ini orang panggil taklid buta tuli. Pada sejahat-jahat tu takluk dekat mengibarat. Mengibarat. Berfirmanlah. Allah Ta'ala berfirman. Mengibaratkan, menuturkan dengan ittiba' tu ganti daripada taklid. Mengibarat tu pada sejahat-jahat daripada beberapa macamnya taklid. Beberapa bagainya taklid. Maksudnya taklid buta tuli ni. Tuhan celah. Maka firman-Nya Allah Ta'ala. Ni kena tengok betul-betul barislah. Idh tabarra'al ladzina tabi'u minal ladzina tabi'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbabu wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ini surah Al-Baqarah ayat 166 sampai 167. 166 sampai 167. Maksudnya ketika melepas diri oleh segala orang yang diikutkan mereka itu. Orang yang diikutkan mereka itu. Alladzina tubi'u dengan sirah majhul yang diikutkan mereka akan mereka lah daripada segala orang yang mengikut mereka itu. Melepas diri itu minal ladzina taba'u, daripada mereka yang mengikut, daripada orang yang mengikut mereka itu. Wa ra'awul 'adzaba, dan sungguhnya melihat mereka itu akan azab. Mereka pun tengoklah azab. Dan terputuslah dengan mereka itu
Orang yang mengikut tu terputus oleh segala perhubungan antara mereka itu di dalam dunia. Apa perhubungan tu? Daripada adik-beradik dan kasih mesra. Dan berkata habis. Kasih mesra, adik-beradik putus. Dan berkata oleh segala orang yang mengikut mereka itu. Mereka kata apa? Maqulul qaul. Orang yang mengikut ni kata, kalau sungguhnya boleh bagi kami pulang kepada dunia, maka nak melepas diri kita daripada mereka itu. Mereka itu orang-orang yang diikut. Mereka itu orang yang diikut. Seperti melepas diri mereka itu orang yang diikut tu daripada kita orang yang mengikut pada hari ini, hari kiamat. Jadi adalah orang yang mengikut dekat dunia ni, orang yang diikut tu nanti dekat akhirat ni melepas diri. Tak kenal. Siapa dia orang ikut saya? Tak kenal. Tak pernah nampak pun. Bakat berlepas diri. Orang yang diikut ni dia berlepas diri daripada orang yang mengikut dia. Dah. Saya tak ajak dia. Tak ajak. Dia bohong. Dia pakat gitu. Lepas tu orang yang mengikut ni dia kata, kalaulah kami boleh patah balik mai ke dunia ni. Kami tak mana ikut dia dah. Kami pun nak melepas diri jugalah. Macam mana dia melepas diri daripada kami ni. Jadi itulah. Ni orang panggil ikut buta tuli. Hak haram pun ikut. Ikut buta tuli tak boleh. Maka tidak ada syak bahawa murad ni yang dikehendaki dengan ittiba' pada ini ayat ialah taklidkan yang buta, taklid buta tuli. Sebab tu kata Imam Sanusi, nanti kitab belilah tu Muqaddimat. Dalam Muqaddimat tu Imam Sanusi kata apa? Dalam Muqaddimat tu, usulul bid'ah wal kufri sab'atun. Punca bagi bid'ah dan kufur ni 7. Salah satu dia at-taqlidur raddi. Taklid raddi, ikut buta tuli. Dia tak ada kaji lah. Sebab tu kata Ibnu Sirin, dia kata apa? Fanzuru amman ta'khudhu nadinakum. Hendak tilik oleh sekalian kamu daripada mereka yang mengambil. Yang mengambil ta'khudhuna, yang mengambil mereka tu akan agama kamu. Kena tilik. Orang-orang yang kita nak ambil agama kat dia ni kena tilik. Kena dia ni pun tak betul, kita dah ikut tu, nanti dekat akhirat dia akan melepas diri daripada kita. Dia akan kata, saya tak kenal lah budak ni. Tak kenal. Siapa dia kawan ni tak tahu. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala. Setengah daripadanya firmannya Allah Ta'ala. Setengah daripadanya daripada dalil wajib taklid tu firmannya Allah Ta'ala. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ilayya. Surah Luqman ayat 15. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Bermaksudnya, dan wasiat kami akan manusia bahawa hendak mengikutlah engkau
kaum manusia tu akan mereka ikut akan man. Mereka mana yang kembali ia mereka tu kepada kami. Kembali kepada kami yakni dengan taat waktu tu. Kembali itu kembali dengan taat. Maka dengan beberapa dalil yang tersebut habis-habis hang tu. Hendak ikut. Jadi Tuhan suruh ikut. Akan mereka yang kembali, yang bertaubatlah kepada kami ini, patah balik mat kami dengan taat. Depa ni melakukan taat, ikut orang hak patuh dengan Tuhan. Bukan ikut orang ikut dan ya. Habis hang tu. Maka dengan beberapa dalil yang tersebut itu secukup-cukup retilah kita faham kita bahawasanya kita orang yang tidak sampai kepada pangkat ijtihad dimestikan. Dimesti diwajib kena taklid dan mengikut akan yang mujtahid, akan ulama yang mujtahid. Sini dia nak rad orang-orang yang melarang ataupun mengharamkan taklid. Dan tambahan satu lagi, wallahu a'lam.